Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini kita akan masuk ke bab pertama, kata 5, iaitu daya dan gerakan 2. Kalau kamu ingat lagi, kita dah belajar daya dan gerakan untuk tingkatan 4 punya. So pada petang ini kita akan sentuh pengenalan daya dan gerakan 2. Okay. Jadi apakah yang kamu akan pelajari? Antaranya daya paduan, leraian daya, keseimbangan daya dan kekenyalan. Dan sebenarnya biasa saya beritahu kepada kamu, fizik ini dia berkaitan dengan kiraan lah. Yang mana kamu kena ingat beberapa formula, yang mana formula tu kita akan gunakan untuk kiraan-kiraan, untuk sesuatu fenomena-fenomena yang mana yang memerlukan sesuatu pengiraan lah. Jadi penting untuk kamu ingat balik bagaimana, apakah prinsip-prinsip daya yang telah kita pelajari masa di tingkatan 4, dan sekarang ni sambungannya adalah di tingkatan 5. Okey, contoh bagi sini apa dia? Sini antaranya ialah jambatan gantung Langkawi ataupun Langkawi Sky Bridge. Terletak di puncak Gunung Mak Cincang di Pulau Langkawi, Kedah. Jambatan ini merupakan laluan pejalan kaki melengkung yang terpanjang di dunia. Jadi rentang jambatan sepanjang 125 meter digantung menggunakan 8 ulas kabel pada satu pylon sahaja. Walaupun pylon dengan ketinggian 81.5 meter dalam keadaan condong dan rentan jambatan itu melengkung, jambatan Langkawi Sky Bridge sentiasa dalam keadaan stabil. Jadi kamu dapat bayangkanlah kan. Dia buat satu, dia kalau kamu nampak tengok ni, satu je dia punya ni kan. Lepas tu satu je tiang ni, dan tiang ni memegang, dia pegang ni Sky Bridge ni kan. Kau bayangkan macam mana dia dapat berada dalam keadaan stabil. Jadi ini sudah tentulah kena ada pengiraan fizik lah, fizik yang lengkap kan. Okay, jurutera dan mereka bentuk struktur perlu memahami dan mengaplikasikan konsep asas fizik seperti daya paduan, leraian daya dan keseimbangan daya semasa mereka bentuk suatu struktur yang unik. Aspek-aspek ini penting bagi menjamin keteguhan struktur binaan sesebuah bangunan. Okey, seperti biasa, kamu belajar fizik ni kena biasakan dirilah dengan eksperimen dan pengiraan lah. Okey, Rajah 1.1 menunjukkan dua orang peserta yang sedang bertanding dalam satu pertandingan. Tarik tali. Okey, dia tarik tali lah. Okey, ni tempat bendera dia. Bawah ni ada satu garisan. Peserta A dan B masing-masing mengenakan daya FA dan FB. Yang ni FA, yang satu lagi kita letak dia sebagai FB. Apakah yang menentukan sama ada bendera diikat pada tali itu berada dalam keadaan pegun, bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan? Jadi kita nak mempersoalkan sini, kita nak menceritakan sini bahawa bendera ni dia berada di tengah-tengah ni. Kalaulah FB ni dia kenakan daya yang lebih kuat, apa jadi pada FA? FA akan ke depan dan bendera ni akan berada di sinilah, di sebelah B. Dan sekiranya FA ni dia mengenakan daya lebih tinggi, sudah tentulah bendera ni akan ke sini, dan B ni akan bergerak sedikit ke sini. Jadi sekiranya sesuatu daya yang dikenakan adalah sama, FA dengan FB, dia dua-dua mengenakan daya yang sama dari segi ketinggian dayanya tu sama kan, jumlah dayanya adalah sama. Sudah tentulah bendera ni akan berada dalam keadaan pegun ataupun tidak bergerak. Maksud pegun adalah tidak bergerak dan berada pada satu tempat sahaja, itu di atas garisan ini. Okey, jadi ada satu eksperimen lah yang dijalankan dalam buku teks kamu ni, yang mana dia letakkan bongkah kayu, mana di atas bongkah kayu tu terdapat pemberat 1 kilo.
Kemudian neraca B, dia ada neraca spring ni B, neraca spring A. Jadi ada orang akan tarik neraca ni untuk mengenakan sesuatu daya lah. Okey, kenapa dia letak neraca ni? Neraca ni akan memberikan ukuran lah berapakah N, berapakah Newton yang dikenakan, berapakah daya yang dikenakan, berapa B ni kenakan berapa, A ni kenakan berapa. Jadi kita dari situ kita dapat tengok lah kan, dapat tengok sekiranya B ni mengenakan daya contohnya 10 Newton, manakala A ni mengenakan daya 5 Newton. Jadi kita akan dapat tengok lah pemberat ni akan bergerak ke arah ke kanan. Sebab apa? Lebih tinggi daya yang dikenakan oleh neraca spring B ni, orang yang mengenakan daya sebelah sini ni lebih tinggi jumlah dayanya berbanding yang sebelah kiri. Itu adalah satu benda yang mudah untuk kita faham. Yang mudah untuk kita faham. Jadi kalau kamu tengok penerangan dia pula, kita tengok penerangan dia pula. Apabila sesuatu daya itu objek yang pegun dikenakan dua daya yang magnitudnya sama. Magnitudnya ataupun jumlahnya sama pada arah yang bertentangan, objek itu akan kekal dalam keadaan pegun. Pegun ni maksudnya tidak bergerak. Jadi dia akan kekal di sini sahajalah. Sebab apa? Magnitud dia sama. Daya yang mana magnitud dia sama. FA yang pergi ke sini belah kiri, FB yang pergi ke belah kanan ni, daya yang dikenakan adalah sama. Sebab tu dia letakkan FA sama dengan FB. Okey. Jadi sudah tentulah kalau daya dia sama, dia akan berada dalam keadaan pegun. Bendera itu tidak akan bergerak dan dia hanya berada di atas garisan ini sahaja. Seandainya dua daya yang bertentangan bertindak dengan magnitud yang berbeza, oleh itu objek itu akan bergerak pada arah yang daya yang lebih besar. Okey, jadi di sini kita dapat tengok bahawa kalau kalau sini B kan, B lebih besar, B ni lambang lebih besar daripada A, maka daya paduannya akan bergerak ke arah ke kanan, ke arah B. Kalau kanan kiri lebih tinggi, sudah tentulah dia akan bergerak ke arah kiri. Okey, jadi ini menunjukkan kita bahawa bendera ni dia akan bergerak ke satu arah apabila sesuatu daya tu yang dikenakan lebih besar berbanding daya yang satu lagi. Masa contoh kalau A ni lagi besar dan B ni kecil, jadi dia akan menyebabkan bendera ni akan beralih ataupun bergerak ke arah A. Jadi ini mewujudkan satu formula ataupun satu fahaman pada kita bahawa wujudnya satu daya yang mana kita panggil daya paduan, iaitu daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor vektor 2 atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Jadi yang mana kita nak kena faham sini, dia adalah daya tunggal. Bila mana walaupun B contohnya dalam kes yang ni contohnya kan, dia beralih ke arah B, walaupun A ni mengenakan daya, B pun mengenakan daya pada satu objek ni, tapi disebabkan B ni lagi besar, jadi dia menyebabkan dia menghala ke arah B lah kan. Jadi dia adalah paduan, dia adalah daya paduan. Daya paduan yang mana walaupun semua mengenakan satu daya terhadap satu objek, tapi disebabkan B ni lebih besar, jadi dia akan berpadu dan pergi ke arah B. Itu maksudnya di sini, itu daya paduan. Okey, yang mana dia mewakili jumlah semua, jumlah secara vektor lah, vektor 2 atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, di sini jadi kamu tahulah sebelum ni kamu dah pernah tengok orang main tarik tali tu kan. Jadi apa nama daya yang kita panggil tu, yang mana menyebabkan sesuatu orang tu maksudnya tertarik ke arah B atau tertarik ke arah A, kita panggil dia sebagai daya paduan. Okey, bersamalah juga dengan
yang kamu tengok contoh yang pertama ni, yang ni kan. Yang pertama iaitu kamu tengok jambatan Skybridge ni, Skybridge di Langkawi ni kan. Semua daya mengenakan ke atas satu batang Skybridge ni kan. Tali ni merupakan mengenakan satu daya, tapi daya yang dikenakan adalah seimbang. Jadi daya paduan dia adalah kosong. Okey, bagaimana kita nak tentukan daya paduan tu kan? Yang mana ialah kita tahu sesuatu benda tu dikenakan daya ke atasnya kan. Dikenakan daya atasnya mungkin 2 atau 3 atau lebih kan. Tapi yang mana jumlah keseluruhan semuanya, daya ni kita panggil dia sebagai daya paduan. Okey, daya paduan merupakan hasil tambah vektor bagi daya-daya yang bertindak pada satu titik. Bagaimanakah jumlah daya paduan dapat ditentukan bagi dua daya yang bertindak ke atas satu titik? Okey. Untuk itu, untuk kita faham ni, kita tengok eksperimen ni. Okey. Menentukan daya paduan terhasil apabila dua daya bertindak pada objek dalam satu satah. Okey, jalani satu aktiviti dalam bentuk think, pair, share. Perhatikan 4 sisi melibatkan dua daya yang bertindak ke atas suatu titik. Teliti kaedah yang dicadangkan dan contoh perhitungan. Imbas kod QR dan cetak lembaran kerja. Hitungkan daya paduan bagi setiap situasi. Okey, situasi yang pertama. Dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Okey, arah yang sama. Kamu kena ingat ni arah yang sama. Dia arah mana? Ke arah kanan. Kalau arah kanan, dua-duanya akan jadi positif. Maksudnya, lepas ni kamu nak kena faham. Kalau kanan ni, kanan bermaksud positif. Jadi, kamu boleh letakkan depan 6 ni positif 6. Dan 8 ni positif 6. Positif 8. Okey, magnitud daya paduan sama dengan hasil tambah dua daya. Arah daya paduan sama dengan arah bagi dua daya. Daya paduan dinyatakan dengan memberikan magnitud dan arah. Okey, jadi kamu tengok sini, andaikan daya ke kanan adalah positif. Daya ke kanan ni mesti kamu kena letakkan positif. Magnitud daya paduan 6, positif 6 tambah dengan positif 8 dapatlah positif 14 Newton. Okey, arah daya paduan adalah ke kanan lah. Sebab dua-duanya menghala ke arah kanan. Itu dia kata arah. Vektor ni dia kena ada arah. Okey, daya paduan 14 Newton ke arah kanan. Itu cara untuk kita kira lah. Okey, kita tengok pula contoh yang lain. Contoh ni akan bagi kamu contoh yang lebih terang lah kan. Okey, situasi yang kedua. Dua daya bertindak ke atas objek pada arah yang bertentangan. Kamu nampak? Yang ke kanan tu 6. Yang ke kiri adalah 8 Newton. Okey, magnitud daya paduan diperoleh daripada hasil tambah vektor dua daya. Jadi kamu kena tambah dua ni, boleh katakan daya paduan. Okey, arah daya paduan sama dengan arah daya dengan magnitud yang lebih besar. Jadi dia akan menghala ke arah daya dia akan menghala ke arah daya yang mempunyai magnitud yang lebih besar. 8 dengan 6 mana lagi besar? 8. Okey, daya paduan dinyatakan dengan memberikan magnitud dan arah. So jadi daya paduan ni kamu kena beritahu magnitud dia berapa dan arahnya ke mana. Magnitud tu berapa Newton? 3 Newton, 4 Newton. Itu berdasarkan kiraan kita nanti. Okey, andaikan daya ke kanan adalah positif. Jadi positif 6. Kat sini kamu kena tahu kalau ke kanan dia mesti positif 6. Okey, dan kalau kiri pula kamu tengok 8 ni dia ke kiri, jadi dia negatif 8. Okey. Kemudian daya paduan pula kita hasil tambahlah antara dua daya ni. Okey, di sinilah nak terangkan kepada kamu, sekiranya dia ke kiri dia adalah negatif. Negatif 8 tambah dengan 6. Dia akan jadi negatif 2 Newton. Okey, magnitud daya paduan dia adalah 2 Newton. Magnitud dia 2. Tapi kamu kena ingat, disebabkan dia
lebih banyak tu ke kiri. Negatif 8 ni dia dapat negatif. Negatif sini maksud dia ke kiri. Jadi dia menghala ke mana? Ke arah kiri. Maka daya paduan dia adalah F sama dengan 2N ke kiri. Ataupun kamu boleh letak F sama dengan negatif 2N. Okey, kita pergi ke contoh yang lebih kompleks. Tadi yang senang punya. Sekarang ni yang lebih kompleks. Iaitu situasi 3. Dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang antara satu sama lain. Berserenjang tu maksudnya dia macam yang kamu tengok ni lah. Macam contoh satu objek tu dia angkat kan. Contoh ni satu objek sini kan. Tarik yang ke kanan 8 Newton. Ada yang satu daya lagi tarik ke atas 6 Newton. Jadi dia berserenjang macam ni. Dia macam mana? Apakah daya paduan dia? Kan? Okey, lengkapkan gambar rajah segi empat dengan sisi terdiri daripada dua daya yang saling berserenjang. Okey, dia buat lengkapkan empat macam ni. Kamu tengok ni. Okey, ni 6 Newton, ni 8 Newton. Lukiskan perpenjuru segi empat tepat yang mewakili daya paduan F bagi dua daya tersebut. Okey. Jadi kamu buatkan ni, lengkapkan. Buatkan empat segi empat tu. Lepas tu F ni, yang tengah ni kamu lukiskan dia punya garisan sini di tengahnya ni. Okey. Jadi F tu mewakili dua daya tersebut. Kan? Okey, hitungkan panjang perpenjuru menggunakan teorem Pythagoras. Jadi kamu contohnya sini 8, sini 6. Kan? Kenapa dia dah terbalik? Sepatutnya sini cikgu, sini. Tak apa, dia sama sahajalah. Contoh sini adalah dia punya, kamu dah padam ni, buat yang sini satu lagi sebab dia sama sahaja kan. Kedudukan dia sama sahaja. Okey, jadi kita nak dapatkan nilai sini. Nak dapatkan nilai F yang ni. Jadi bila mana kamu dah dapat ni, kamu hitungkan dia punya ni menggunakan teorem Pythagoras lah kan. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tu kan. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2. A kuasa 2 mana? Yang ni lah A kuasa 2, yang ni F ni. Jadi nak dapatkan F sahaja, kamu kena punca kuasa dia balik kan. Dan kamu dapatlah kiraan situ 10. Jadi inilah cara dia untuk kamu kirakan dia punya daya paduan. Okey, sambungan sikit lagi yang mana walaupun kamu dah dapat dah dia 10N kat sini. Ni dia punya daya paduan 10N. Okey, sekarang ni kamu kena buat satu lagi tugas, iaitu mendapatkan dia punya sudut. Kamu kena beritahu magnitud 10N magnitud. Arah apa? Arah berapa? Kan? Jadi kita kena dapatkan dia punya sudut. Okey, nak dapatkan dia gunakanlah formula tan sama dengan 6/8. Saya harapkan ini kamu dah pelajarilah dalam matematik tambahan. Okey, dan kamu dapat sudut dia ni. Kan? Jadi kamu akan dah dapat sudut ni, maka kamu dapatlah boleh beritahu berapakah daya paduan dia. Yang mana kena beritahu dari segi jumlah sudut dan juga berapakah magnitudnya. Okey, ini adalah contoh yang pengiraan untuk kalau daya tu yang bertindak tu dia daripada arah yang berserenjang lah kan. Jadi kamu kena dapatkan dia punya daya paduan dan juga sudut. Sudutnya berapa. Okey, jadi saya harap kamu dapat faham untuk contoh yang situasi ketiga ini. Okey, yang ni pula contoh situasi yang keempat ni. Dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak berserenjang antara satu sama lain. Jadi tadi contoh kita tengok berserenjang kan. Berserenjang ni dia mesti tepat 90 darjah macam tu kan.
Ini atas ke atas, ini ke kanan ataupun ke kiri lah. Ni berserenjang. Sebab sini sudutnya 90 darjah, 90 darjah. Tapi yang ni dia tidak berserenjang. Maksudnya sudutnya bukan 90 darjah. Berapa sudut sini? Tidak diberitahu lah. Okey, jadi kamu ada dua cara lah. Sama ada kamu nak guna cara segitiga daya ataupun segi empat selari daya. Segitiga pula dengan caranya, okey, pilih skala yang sesuai untuk melukis garis yang mewakili magnitud daya. So kamu kena pilih skala yang sesuai lah. Kalau 4N, kamu nak mewakilikan 4N tu 4 cm contohnya. Jadi kamu kena lukis betul lah 4, dia punya 4 cm. Ikut betul-betul lah. Okey, dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut, lukiskan daya F1 dan F2 mengikut tertib untuk membentuk dua sisi sebuah segitiga. Jadi contoh dia okey, sini 4 cm. Okey. Dan daya ke sini 2 cm. So kamu kena lukiskan sesuai lah dengan magnitud daya tu. Okey. Lepas itu lengkapkan segitiga, sisi ketiga mewakili daya paduan F. Jadi kamu lengkapkan segitiga ni, buat macam segitiga macam segitiga ni kan. Okey, ini adalah daya paduannya. Okey, timbul satu persoalan. Bagaimana pula dengan sudut di sini? Sudut di sini. Okey, dalam contoh yang diberikan ni dia tak bagi tahu ni daya apa, berapa, 6N ke, 4N ke, ni 8N, dia tak beritahu. Jadi kita tak perlu kira lah kan. Okey, ukur panjang F dan hitungkan magnitud pada daya paduan menggunakan skala yang dipilih. Ukur sudut sudut sini. Jadi sebenarnya kalau dia bagi kita contoh yang ada nilai, kita boleh kira ni. Sama sahaja seperti yang belakang ini. Yang kamu tengok contoh yang berserenjang ni. Kan? Yang akhir sekali, yang mana kamu dapat nilai N di sini kan. Di sini di sini kan kamu boleh menggunakan tan nilai ni berapa, nilai ni berapa, dan kamu akan dapat nilai sudutnya. Okey, kalau yang segi empat pula, segi empat ni sama sahaja, lebih kurang macam segitiga juga, tapi ini kita kena lukis segitiga empat lah. Segitiga empat, segi empat lah kan. Okey, pilih skala yang sesuai untuk melukis garis mewakili magnitud daya. Skala ni maksudnya apa? Kalau dia contohnya okey 40 cm, takkan kamu nak lukis 40 cm. Daya dia 40N, takkan kamu nak lukis 40N tu mewakili 40 cm kan. Kamu kenalah lukis yang sesuai. Sebab apa? Nanti tak cukup lah kamu punya kertas, kamu tak cukup kan. Contohnya daya dia okey 40N. 40N okey, jadi kamu wakilkan okey 40 sama dengan 4 cm. Contoh. Jadi kamu bolehlah lukis. Okey. Buatkan 4 cm. Guna pembaris lah lukis tepat pada 4 cm tu. Okey. Jadi kalau macam ni 1/10 1/10. Maksudnya 1 cm sini bersamaan dengan 10N. Jadi kamu lukis tepat 4 cm. Okey, lepas tu dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut, lukiskan daya F1 dan daya F2 pada satu titik untuk membentuk satu sisi bersebelahan dengan 4 selari. Okey. Ini lukis macam ni lah kan. Dengan menggunakan jangka lukis, tetapkan satu segi 4 selari. Lukiskan perpenjuru pada titik tindakan daya. Perpenjuru itu mewakili daya paduan F. Okey, yang ni kamu dah lukis daya ni kan. Kemudian kamu lukiskan satu ni kan, daya paduan dia. Okey, lepas tu ukur panjang daya panjang perpenjuru dan hitungkan magnitud daya paduan yang menggunakan skala yang dipilih. Ukur sudut ni. Okey, seperti mana saya cakap tadi lah, kalau dibagi nilai betul ni, kita boleh ukur ni sama sahaja menggunakan formula yang sebelum ini.